إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 21. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Apakah perkara yang sunat pada waktu puasa? Jawabnya, sunat puasa antaranya yang pertama bersegera berbuka. Sunat kita tunggu ketika mana nak makan tadi tu, kita tunggu untuk berbuka. Yang keduanya melambatkan bersahur sekira-kira jangan jatuh pada waktu syak. Melambatkan sahur ni, kalau boleh maksud kata melambatkan sahur ni sebelum daripada waktu imsak. Waktu imsak tu 10 minit sebelum nak subuh. Jadi kalau bolehnya kata memperlambatkan sahur saat ni tu sebelum daripada waktu imsak tu kita sesat dah. Bukan kata kita makan sahur tu waktu imsak. Sebab waktu imsak tu datang riwayatnya pak sahabat kata kami sesat daripada makan sempat lagi membaca dalam 50 ayat Quran. Dalam 10 minit lah qadarnya. Baik. Jadi imsak saat ni tu ulama letak tu nak suruh mudah kita cek ya. Walaupun tak ada zaman Nabi SAW, dia waktu imsak situ bukan maksud kata wajib dah daripada tak makan tak minum. Tetapi hanya kata sunat. Yang tiga, mandi junub sebelum fajar. Jadi kalau mandi junub setelah daripada terbit matahari sah. Cuma moleknya sebelum daripada terbit matahari. Terbit fajar sah. Tetapi hak moleknya sebelum daripada terbitnya fajar, iaitu masuknya subuh. Yang keempat, berbuka dengan tamar. Ni hak makruf lah. Kalau boleh kita ganji ke 1 butir ke 3 butir ke 5 butir ke tamar. Jika tiada maka berbuka dengan sesuatu yang manis. Kalau kata buah tamar tak ada, carilah mana-mana sesuatu yang manis yang tidak dipanaskan dengan api. Kuih-kuih itu tak sih. Yang kelima, membanyakkan doa. Ni di antara hak sunat ketika mana puasa. Jadi moleklah kalau kita orang panggil tunggu awal sebelum daripada nak berbuka puasa tu, kita tunggu dah di depan makanan kita. Nampak ni? Kita tunggu, kita berzikir ke, tak ada masalah. Bukan satu benda bid'ah yang dicela oleh syarak dah. Dah waktu lain kita tak berzikir dah.
Ni, jadi kita tunggu kata bersegera ke berbuka dapat dah pahala situ. Membanyakkan zikir boleh dah, membanyakkan doa boleh dah. Nampak? Ada pun kata bagi tu tak ada zaman Nabi kau gapo tak payahlah. Orang kecek gitu, orang tak reti agama ya. Ni, dia tak faham dalam masalah hukum agama. Yang kelima, membanyakkan doa. Yang keenam, membanyakkan membaca Al-Quran. Duduk depan makan saat ni kita tak nak zikir, baca Quran. Daripada duduk pergi WhatsApp, ni duduk telefon. Orang lain ni dia beranggapan duduk zikir depan makan ni daripada pergi telefon, afdal pergi telefon. Sebab telefon tu bukan benda hak berkaitan dengan ibadat. Siapa gitu mau teruk sesak ni. Alah kebarat. Orang tak tahu kubur. Duduk tahlil ko, talqin mayat ko. Dengan kita pergi telefon main game, lebih molek kita main game atas kubur daripada kita duduk tahlil, duduk talqin mayat. Siapa gitu mau. Hop dengar juga angguk-angguk saja jelah. Dah Al-Fadhi kata gitu. Al-Fadhi. Dah. Tak boleh nak ambil belakang ilmu daripada orang ni. Kalau tak betul tak boleh nak ambil lah. Sebab tu orang suruh ada tauliah ni. Yang keenam membanyak membaca Quran. Yang ketujuh sedekah. Ada dalam kitab matlak semua ada sebut. Yang ke-8 bertadarus dan beriktikaf terutama 10 akhir Ramadan. Ada dalam kitab Iqna pun ada tulis. Soalan 54, apakah tertib makanan yang afdal bagi berbuka? Nak cara berbuka ni. Dok kecek bab sunat, kita mari soalan berkaitan dengan benda-benda sunat ni. Jawabnya sunat didahulukan rutab di atas tamar. Kenal rutab? Rutab ni maksudnya kurma muda tu. Dak kurma hok muda. Kalau tamar ni kurma hok masuk molek dah, dia panggil tamar. Rutok ni kalau kita makan kok sedap lah. Jadi rutok dengan tamar ni molek rutok. Dan jika tiada tamar, maka afdal berbuka dengan air. Kalau ada air Zamzam lah terlebih. Air kosong dan ni air tak campur gapo hok molek ni. Dan jika tiada, air pun tak ada, tamar pun tak ada, dengan sesuatu yang manis yang tidak dimasak dengan api. Ikutlah buah tembikar ko, buah moktel ko, benda-benda hak manis. Dan jika tiada juga, maka dengan sesuatu yang manis yang dimasukkan menggunakan api. Barulah sekali kuih-kuih kita tu. Kita nyagi telai kuih dulu. Dok. Kalau kata tak ada tamak, telai air dululah daripada kuih. Ni tertib bagi nak buka puasa tu hok mana molek. Apakah hikmah berbuka dengan rutab dan tamar? Apa kelebihan dia? Jawabnya hikmahnya kerana tiada bersentuh dengan api. Itulah hikmah dia. Dan kerana menghilangkan lemah penglihatan mata yang hasil daripada puasa. Bila kita puasa saat ni tu penglihatan mata kita jadi kurang, lemah. Jadi lemah, tenaga lemah, mata penglihatan pun lemah belakang. Jadi bila kita makan buah kurma, buah rutak saat ni, dia jadi kuat semula penglihatan kita. Yang hasil daripada puasa kerana ia menghilangkan fudala, yakni benda kotor yang ada dalam perut. Buah kurma dengan buah rutak saat ni tu. Dia boleh hilang ke benda-benda fudalak, benda-benda hak tak molek dari perut kita ni, hingga orang panggil jadi comel semula penglihatan kita. Jika tiada fudalak, kalau tak ada benda kotor, maka iaitu jadi mengenyangkan segala anggota yang mulia di dalam badannya. Mana? Iaitu hati dia jatuh. Bagaimanakah perkataan doktor bahawa makan tamar itu melemahkan penglihatan? Ada doktor dok kata makan buah kurma ni penglihatan jadi kurang. Enggak kita puasa penglihatan kurang dah. Makan buah kurma kau kurang.
Jawabnya, jadi lemah penglihatan itu jika seseorang itu makan banyak serta mengekalinya dengan makan banyak buah kurma saat ni. Jolo. Ni buat laras. Ni buat teka-teki. Makan gapo sikit molek, makan banyak tak molek. Makan ni. Jolo. Gapo lagi lain daripada makan ni. Makan ni kalau sikit ya molek, kalau banyak lajak tak molek. Khas lain daripada tu secara khususnya gapo? Buah kurma. Buah kurma ni kalau makan sikit molek, kalau makan banyak sangat tak molek kalau kita mengekali dengan makan banyak. Ni dia ayat sini dalam kitab Buyah berada. Jadi lemah penglihatan. Ni seseorang itu makan banyak serta mengekalinya. Jadi hok doktor duk kata tu ya lah, tapi ni bukan kata duk makan sedua tu jadi kurang penglihatan dak kalau banyak. Lepas tu kita duk kekal dengan makan banyak. Jadi dalam kitab kata sesuatu itu terkadang memberi manfaat sedikitnya, supaya buah kurma, dan memberi mudarat sebab banyaknya. Nampak weh? Beri mudarat juga. Apakah perlu dilakukan jika orang memaki kita sedangkan kita dalam puasa? Orang duk mengata kita, orang duk hina kita duk dalam puasa. Apa yang perlu kita buat? Jawabnya, hendaklah dikata bahawa saya puasa. Ini shaim. Kena ayat gitu ke dia. Kalau dia nak khianat kita, kalau dia nak mengata huduh ke kita, jawab ke dia, ini shaim, aku puasa. Sebut berapa kali? 3 kali. Sebut saat ni tu sama ada dengan lidah seperti perkataan Imam Nawawi, atau dengan hati seperti perkataan Imam Rafi'i. Jadi boleh jawab ni kalau orang tanya, nak kata ini shaim tu nak kata dalam hati ke nak kata mulut? Khilaf ulama. Kata Imam Nawawi sebut mulut, kata Imam Rafi'i pada dengan dalam hati. Bapa kalau orang mengatakan kita kata ini shaim, ini bertujuan supaya dapat mencegah kita daripada memaki kembali, atau mencegah seseorang daripada terus memaki kita. Kalau katalah orang cerca kita pun sebut dalam hati, aku puasa ni, aku puasa. Jadi menyebabkan kita jadi kuat sabar. Dan kalau orang maki kita kata, hei aku puasa. Tu tujuan bagi nak menegahkan orang daripada terus melakukan kita dengan benda-benda yang menyebabkan kita ni jadi sakit hati. Jika membawa kepada riak, ada dok kata ini shaim tu kadang-kadang bawa pada riak. Apa riak? Menunjukkan amal. Puasa ni antara ibadat hok mana selamatnya disebabkan apa? Disebabkan kita bila puasa tak ada orang tahu pun kita puasa. Dah. Kalau kata kita semaya, orang nampak, kita sedekah, orang nampak kita puasa. Orang tak nampak, kita buka puasa baru orang nampaknya. Dah. Kita puasa kita tak nampak. Jadi selamat dah kita daripada nak tunjuk amalan kok orang. Tiba-tiba kita pergi ayat kau ke, aku puasa. Kalau begitu bimbang hati pula lah. Jadi riak. Jika membawa kepada riak, maka memadai dengan sebut di dalam hati saja. Aku puasa, aku puasa. Tak perlu sebut di mulut. Dan ketika selamat daripada riak, maka sunat dihimpunkan keduanya, iaitu pada mulut dan pada hati, dengan didatangkan pada hati dan disebut kepada lidah. Tidak. Kalau kata selamat, sebutlah mulut. Sunat kita himpun dua-dua. Kalau tak selamat, bimbang takut jadi riak, kita jangan sebut mulut, kita sebut dalam hati saja. Tengok ulama dia halusi molek. Tak. Kalau ulama tak beroyak, tak reti kita ni. Mana reti? Baik. Tu terima kasih banyak ke ulama. Ulama ada tempat kita ni, kita kena hormati. Ni ulama ada buat tak tahu ya. Kok dia nampaknya artis, dia nampaknya selebriti. Mampu weh. Masyarakat terdidik dengan begitu. Sebab tu boleh keturunan begitu. Di dia tu begitu dah.
Dak. Kau kata ulama mari ziarah, ulama mari jalan pak kita, tak ada rasa gapo. Baik, selesai situ. Malah nak ngepek panjang-panjang. Soalan yang ke-58. Apakah yang dimaksudkan haram puasa pada hari raya? Dak, orang dok kata haram puasa hari raya ni lagu mana? Jawabnya haram di sini makna dengan serta ketiada esok. Raya ni. Raya Aidil Adha dengan Aidil Fitri. Maksud kata haram itu dengan makna kata tidak sah, berdosa serta tidak sah. Dia terkadang haram tapi sah pun ada. Supaya perempuan ni. Orang perempuan qada ke semaya. Sedangkan dia hid. Dia qada setelah daripada dia suci. Jawabnya haram. Haram sah qada. Dalam kitab tu rasanya kata sah ni. Sah serta dia kena berdiri. Bahas panjang pula dalam tu. Sebab masalah haram ke makruh berkhilaf dah ulama situ. Orang petino. Ni. Hak semaya hak dia tinggal sebelum pada hid tu kena qada. Hak ni semaya hak dia tinggal sebab hid. Hak tu kata tak perlu qadanya. Lama pergi borong habis. Hak tu kata kita kata tak perlu qada semaya. Jangan. Haram di sini maknanya dengan serta ketiadaan sah. Dan sunat kita makan pada hari tersebut. Hari raya ni sunat. Tak makan tak apa, jangan niat puasa. Hari raya tak makan tak apa, jangan niat puasa. Bapa tak makan, kawan puasa. Tu haram. Kalau tak makan tak apa. Tapi walaupun tak makan tak apa, sunat kita makan. Boleh pahala pula weh. Tapi kena niat kena niat kata kita makan ni kerana hari ni sunat makan. Khilaf setengah dengan menghukumkan wajib makan. Ada pendapat kata wajib makan weh. Jadi bulan-bulan jadi hari raya ni pagi raya ke tengah hari raya ke kita makan tu, kita niat atas pendapat kata wajib makan, boleh pahala banyak lah. Ni. Kalau kita niat ulama kata sunat makan pun boleh pahala dah. Kalau niat atas pendapat kata wajib makan, pahala banyak lagi. Nampak weh? Ni orang pandai. Orang tak pandai kenyap perut je lah. Tak ada boleh pahala berapa. Orang pandai ni makan pun boleh pahala. Kalau pandai sikit boleh sikit, kalau pandai banyak boleh banyak. Kalau pandai sikit supaya tahu kata ada pendapat kata sunat ya. Dia niat kata sunat, boleh sikit ya. Tapi kalau dia pandai banyak, masuk kata dia reti kata ada orang kata wajib kalau gitu dia pun makan. Dapat pahala wajib. Itulah orang panggil orang reti agama dengan tak reti agama ni paroklah jauh dia. Tak ada orang panggil tak nampak langsung lah. Bagaimanakah cara bertadarus? Ni pun orang panggil benda sunat di dalam puasa kita. Kita ada cara sunat ni, wak mari jawab sunat dulu. Kata sunat kita banyak baca Quran di bulan Ramadan ni. Tak kira lah depan makan ni, kau belakang makan ni, kau mana kau sunat kita bertadarus. Lagu mana? Iaitu dengan makna, dengan cara dia membaca di hadapan orang lain. Hak tu tadarus hak nak yo. Baca Quran biasa ni tak depan orang pun tak apa. Ya nak ni bertadarus ni maksudnya derah ke bacaan, iaitu kita baca di hadapan orang lain dan orang lain membaca di hadapannya. Itu maksud tadarus. Jadi hak kita duk buat bulan Ramadan tu, duk bertadarus tu je lah dah tu. Hak ngaji Quran tu kita saja baca tu duduk dengar. Tadarus ni kita baca dan mau dengar, dan mau baca kita dengar. Gitu deh. Tapi biar hak reti kedua-dua lah weh. Kalau kedua-dua jahil gak kau kecil dosa ya pula. Bapa kita salah dia tak ada tegur, dia salah kita tak ada tegur, duk main sama-sama jahil gitu. Biar ada hak reti lah. Biar ada hak reti. Penting nak baca Quran ni pun kena ada orang reti. Tak ada orang reti tak jadi bacaan kita.
Apakah dalil disunat tadarus pada Ramadan? Mana dalil dia? Dalilnya dalam dua kitab sahih bahawa Jibril sentiasa menemui Nabi pada setiap tahun pada bulan Ramadan sehingga berlalunya Ramadan. Itu dalil bagi tadarus. Orang lain ni hok malah agak dia tanya dalil selalu. Dah. Kali haji tak nanya dah dalil tak dalil. Apa makan ada nanya dalil makan dah dak dia buang lalu. Dia tak tanya dah hok ni makan yang halal ke haram ke. Tak apa dia dak babi. Dia anggap hok babi je haram kali gak. Jadi tak nanya banyak dah. Pas buat pas makan tu baru nanya pula ustaz boleh ke? Ustaz kata tak boleh. Allah saya makan dah. Dia baru nanya. Ni. Kalau buat ibadat tu tak boleh buat yang menanya dah. Dah, yang menanya dah. Mana dalil? Boleh ke kita buat? Aduh. Yang menanya saat ni bukan nak buat, yang menanya tu nak berat tak si buat. Tak ada dalil kat dia tak boleh buat tu kau sedap. Ni kau sedap. Jadi dalil kata bertadarus dalam bulan Ramadan ni daripada dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Riwayat dianya inna Jibrila kana yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanatin fi ramadana hatta yansalikhal fayaridu alaihi salatu wassalam Qur'ana. Tu dalil dia. Inna Jibrila, sesungguhnya Jibril kana yalqan nabi, dia sentiasa menemui Nabi. Tak ada Arab tulis Melayu tak apa. Daripada hadis adalah Sayyidina Jibril sentiasa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanatin pada tiap-tiap tahun. Sayyidina Jibril jumpa Nabi tiap-tiap tahun fi Ramadan pada hari Ramadan, bulan Ramadan hatta yansalikha sehingga berlalunya Ramadan fayaridu maka dia betul ke atas Nabi SAW akhir Quran. Itu dalil dia. Adakah harus berbuka dengan ijtihad umpama wirid seperti segala waktu solat? Ya, waktu solat ni kalau kita tengok di antara alamat bagi masuknya waktu di antaranya dengan cara yakin. Cara yakin ni dengan tengok perubahan matahari ataupun dengan cara zon. Dan di antara hak dibenarkan juganya iaitu dengan cara wirid. Lagu mana? Antara maghrib dan isyak berapa wirid kita dah sempat baca. Berapa layar muka surat dah kita baca. Habis hak tu kira masuklah isyak. Tu orang panggil cara ijtihad bagi waktu solat. Ataupun dengan pakaian, dia berapa pakaian kita jahit. Sama juga. Jadi nak tanyanya, harus ke tak kita ijtihad supaya dengan solat tadi masuk solat pada masalah puasa, boleh ke tak? Jawabnya harus berbuka dengan ijtihad. Harus. Dan dengan yakin. Yakin lagi lah boleh. Seperti melihat jatuhnya matahari. Tu deh. Dan tidak boleh dengan zon kerana asalnya dikira masih siang hari. Tak boleh. Hak masalah zon tak boleh. Ijtihad umpama masuk ijtihad umpama wirid seperti segala waktu solat. Waktu solat ada hak dibenarkan. Kalau hak masalah puasa dia ijtihad ataupun dengan yakin. Kalau zon tak boleh, dia kena dicegat dulu. Adakah harus makan sahur jikalau dengan syok pada masih kekal waktu malam? Kita bang lewat, kita tak cegat ni. Kita bang lewat, dia kita tak cegat masuk kotak lagi waktu. Kita pun makan. Adakah harus makan sahur jikalau dengan syok? Ada lagi ke tak ada dah malam? Maksudnya masuk subuh ke tak lagi? Jawabnya harus kerana asalnya dikira masih kekal malam kalau kita syok. Tapi kalau tengok dak waktu masuk solat pun ada dalam telefon, hak tu tak boleh pakai lah. Nampak deh. Maksud kata kita boleh dengan cara yakin dah.
Maka sah puasanya jika tiada nyata salah dengan nyata sebenarnya. Atau tiada nyata sesuatu, maka jika nyata salah tiada sah puasanya. 3 keadaan tu. Kalau kata kita makan sahur dalam keadaan kita saat ni syok, ada malam ke tak ada malam lagi? Jawabnya harus dengan 3 keadaan. Keadaan harusnya kalau betul-betul setelah daripada tu kita pastikan kata memang waktu tu masih malam asal. Ataupun yang keduanya harus juga kalau lepas pada tu kita tak tahu. Tak tahu hak masa kita makan saat ni tu tak nyata. Ada lagi malam ke tak ada malam, maka kedua-dua ni kira sah puasa kita. Adapun kalau lepas pada tu, lepas pada kita syok, kita makan, lepas tu tengok ke waktu berapa, nyata kata waktu kita makan tu masuk subuh dah. Maka hak ni tak sah. Tu dia kata tu. Maka jika nyata salah tu bila? Setelah daripada syok waktu dia makan saat ni. Nyata salah yakni setelah daripada dia syok, setelah daripada makan saat ni salah. Maksud kata salah ni masuk dah subuh. Jawabnya tiada sah puasanya. Bagaimanakah hukum jika berbuka atau makan sahur dengan ijtihad? Hukum kalau kita buka dan makan sahur dengan ijtihad. Jika nyata salahnya maka batal puasanya. Gitu. Kalau kita buat buka atau sahur dengan cara ijtihad, kalau nyata salah batal puasa kita. Dan jika tidak, kalau tak nyata salah dengan ijtihad dan tiada nyata halnya ataupun tak jelas, betul ke tak betul ijtihad kita tu, supaya saat ni juga lah 3 keadaan saat ni, maka sah pada sahurnya dan tiada sah pada berbukanya. Godok ni. Apa deh? Jika nyata salahnya maka batal puasa. Kalau nyata salah, lagu mana pula kalau kata tak nyata, tak tahu salah ke tak salah, ataupun nyata memang tak salah. Kalau nyata tak salah ataupun tak tahu keadaan sebenar lagu mana, jawabnya sah pada sahur saja. Tiada sah pada berbuka. Buka puasa tu tak sah. Bapa tak sah buka puasa? Kerana asalnya dikira masih kekal malam. Pada masalah bersahur, dan masih kekal siang pada masalah berbuka. Maka jika nyata sebenar keduanya, kalau kata nyata waktu kita buka saat ni memang masuk waktu, waktu kita sahur tu memang masih ada waktu, maka sah keduanya. Hak saat ni kalau tak nyata hal, maka sah pada masalah sahur, tak sah masalah berbuka. Kalau nyata kata betul, sah kedua-dua. Dan jika nyata salah keduanya, maka tiada sah ia, tak sah kedua-dua lah. Tu dia mau biasa mengaji tu nampak dah. Hak tak biasa mengaji tu sama-sama lah. Apakah perkara makruh ketika puasa? Jawabnya yang pertama berbekal, berpetik. Samalah tu lebih kurang. Berubah tu. Memamuh getah. Mamuh getah. Ya ada getah arak kan? Kita mamuh kita tak telai mamuh. Merasai makanan orang Tino makruh rasa makanan ketika mana puasa. Jadi kalau kata makanan tak sedap gak ayat cik abel lah puasa kan. Ayat begitu. Sebab kalau rasa makruh. Lagi mubalaghah pada berkoma dan istinsyak. Mubalaghah ni bersungguh pada madmadah dan istinsyak. Kalau tertelek batal. Lagi mengucuk perempuan tak ada KJL orang puasa duk cing orang tina apanya. Dan seumpamanya jika tidak membangkitkan syahwat. Kalau bangkit tak boleh lah. Agak kita ni lagu cepat bangkit.
Ada. Gebe yang nak pakai kita nyo. Tengok retina cepat pakai. Lepas tu dalih. Apakah hukum puasa hari Syok? Ni ada yang mau tanya hukum puasa hari Syok. Ni jawabnya hukumnya makruh tahrim, yakni haram. Puasa padanya haram saat itu dengan tiada sebab. Ni hari Syok. Hari Syok ni hari apa? Hari ke-30 Syakban, yang mana ada orang duk geger kata napa anak boleh tetapi tak diterima oleh qadi penyaksian dia. Semata-mata 30 Syakban dia tak jadi hari Syok. 30 Syakban hari Syok dah. Hak jadi Syoknya bila orang duk geger ada kata napa anak boleh tapi tok qadi tak terima penyaksian dia sebab dia saat ni tu termasuk daripada orang hak tak sah pada terima penyaksian. Adapun jika dengan sebab kalau kita puasa dengan ada sebab, jawabnya maka sah puasanya. Mana sebab? Hak sebab kata sah puasa ni seperti puasa qada. Kita puasa qada. Orang tino puasa qada. Tak apa, hari Syok boleh. Ataupun nazar, ataupun kafarah, maka boleh berlaku tu. Dia panggil ada sebab. Dan puasa yang muwafaqah dengan adab. Puasa yang muwafaqah maksudnya berbetulan. Puasa hak berbetulan dengan adab. Tu. Dan puasa yang muwafaqah dengan adab baginya pada puasa sunat. Seperti mana? Seperti mereka yang beradab puasa sehari berbuka, sehari berpuasa. Beradab puasa sehari, berbuka sehari. Orang panggil puasa Nabi Daud. Sehari buka, sehari puasa. Puasa Nabi Daud. Jadi kalau katalah waktu kita nak puasa tu kena ke 30 Syakban. Ataupun 30 Syakban tak apa, kena ke hari Syok. Maka tak bolehlah kita maka bolehlah kita puasa itu sebab dia panggil puasa tu puasa yang beradab bagi kita, berbetulan dengan hari itu. Ataupun kita ni memang lekat puasa Senin Khamis. Isnin Khamis kita puasa sama. Lepas tu terkena pada hari Yaumul Syak, maka sah kita puasa. Mainnya banyak masalah ni kadang-kadangnya lupa lah. Lepas tu dia mau menanya, nak kena balik kitab. Tak jawab lagi lah dia mau menanya. Ya kira gitu ya. Kalau kata kita jawab selalu dalam keadaan kita pun tak cerak, ya jadi tak amanah pada ilmu. Gitu je. Ada kadang-kadang dia mau nanya kita pun tak ingat dah nak rujuk kita. Ada juga. Ya pasal dia Nabi dak KJA banyak. Kerana apa tidak dihukum sunat pada hari Syok bagi meraih pendapat Imam Ahmad yang menghukum wajib puasa pada hari itu disebabkan ihtiyat bagi ibadah. Ni. Ya kena ketika edah weh. Ya kaedah dia asalnya gini. Kalau kata ada pendapat kata apa nama ni wajib. Ada pendapat kata tak wajib. Maka jadi hukum sunat. Apa sunat? Kerana nak meraih ke pendapat hak kata wajib. Supaya kita orang panggil musafir lebih pada 3 marhalah. Sunat qasar. Apa nak meraih ke juga pendapat hak kata wajib qasar kada sampai 3 marhalah. Tak sampai 3 marhalah tak leh qasar. Tak leh qasar. Jadi walaupun mazhab kita ni 2 marhalah je boleh dah qasar, tapi ada pendapat 2 marhalah tak boleh qasar lagi. Maka sunat kita tak qasar semaya. Harus tapi sunat kerana nak meraih ke pendapat hak kata tak boleh qasar sat ni. Patut kita tanya hak ni. Sedap juga buah ni. Ni antara buah sedap ni. Dia mau nanya, dah kalau hari Syok tu ke Imam Ahmad kata wajib puasa. Apa yang kita kata haram puasa? Dah.
Hak kita kata boleh puasa tu pun sebab berbetulan dengan adab ataupun sebab ada sebab. Kalau tak ada sebab, tak ada berbetulan adab, makruh tahrim lah pula. Imam Ahmad kata wajib. Berapa tak ra'i ke pendapat dia saat ni? Ya kena ada tempat juga nak ra'i biar ngaji. Jawabnya tempat meraihkan khilaf ialah jika tidak menyalahi sunnah yang jelas. Boleh faham? Jawab sepatut. Ni ada demo duk main buah khuruj minal khilaf mustahabun. Ambil satu ya. Keluar daripada khilaf ulama ni sunat. Tengok dulu hak mana khilaf, hak mana sunat kita keluar saat ni. Hak ni kata wajib, kita kata harus, kata sunat. Hak ni kata haram, kita kata harus. Maka sunat kita tinggal saat ni ra'i ke pendapat khilaf. Tengok dulu hak mana. Hak tu kalau kata tidak menyalahi ke sunnah hadisnya jelas. Kalau menyalahi ke sunnah hadisnya jelas, maka tak boleh nak mera'i. Boleh faham? Di sini telah menyalahi sunnah yang jelas. Mana? Apabila mendung atas kamu, maka hendaklah disempurnakan Syakban 30 hari. Jadi jelas kata jangan puasa lagi lah tu. Jelas kata kena sempurna 30 Syakban. Esok ke nu pula lah baru mu puasa. Jadi hak pendapat Imam Ahmad tu telah menyalahi yang jelas. Maka kerana itulah tak sunat atas kita nak meraihkan pendapat dia dengan duk puasa hari Syok. Takut-takut ada orang sebut sunat puasa hari Syok apa pula nak meraih khilaf ulama antara Imam Ahmad dan Syafi'i. Ayat ke dia ngaji lebih sikit lah. Gitu ya. Tutup guru ni kalau dia malas nak bas dia kata ngaji lebih sikit lah. Lah ni duk balas bak capai, duk bak lambai capai. Kita jawab mudah kalau kita tulis status kita jawab kata ngaji lebih sikit lah. Tak usah nak kecek banyak yang panggil. Gitu demo malas nak mengaji. Lepas tu duk kecek. Hak tak reti pun nak kecek juga. Lepas tu dia kira dengan logik dia. Hak ngaji dah tak reti pun ada juga. Hak ngaji dah tak reti ni penat lagi. Hak tak ngaji lagi tak reti tu bahasa dia. Hak ngaji dah pun tak reti juga. Hak tu lagi penat. Ni. Duk balah benda-benda orang panggil barang tu tak ada duk sabit pada benda hak salah ke berapa. Benda hak sabit salah tak ada nak pergi mana. Tu jadi orang kita ya dulu siapa kalau ni duk bodoh gitulah, tak berubah-ubah, tidak kata jadi kau cerdik sikit kau duk. Adakah sunat qada puasa yang sunat? Ada sunat qada kita qada puasa sunat. Puasa sunat kita tinggal, sunat qada kita qada. Kalau kita ni enggak ada buat puasa sunat ada sekarang lah, tak payah kodok lagi. Banyak lagi puasa sunat kita tinggalnya. Tak buat-buatnya, tak payah nak kodok-kodok. Cuma sekarang ni kalau nak kodok, lagi mana? Untuk puasa dah kita nak kodok lah rasa saya gitu. Ni tinggal. Jawabnya ni, sunat kodok puasa yang lupa. Sunat weh. Seperti mana? Seperti Arafah, hari Ashura. Walaupun pada hari Syok boleh qada situ. Walaupun hari Syok boleh qada. Senang kami tak payah qada lah. Apa tak payah qada sebab tak puasa semua. Kalau qada penat kita. Nak kata boleh qada. Boleh qada ni. Kalau dia mau tanya boleh qada boleh rupa-rupanya. Dia kalau puas semaya pun semaya boleh qada. Semaya sunat yang kita luput boleh qada kalau semaya tu tidak jenis semaya yang bersebab. Kalau semaya yang bersebab tak boleh qada. Supaya naik masjid lupa nak semaya tahiyatul masjid. Siapa agama? Allahu akbar. Bini tanya semaya apa be? Qada tahiyatul masjid. Tu tak perlu qada. Supaya juga musim kemarau buat ni tak semaya pun solat sunat istisqa. Istiqarah maya. Pilih ni orang Tino ni hak mana sunat ni. Istiqarah. Orang duk maya kelewat istisqa lako nak minta hujan. Dia istiqarah. Istiqarah cinta. Ni. Jadi habis dah musim kemarau, dah musim hujan, dia pergi qada pula istisqa dia sat ni.
Bertuah semoti. Pada banjir pun. Ada demo kodoh solat iskok kali gak. Jadi hak tu semaya bersebab ia tak boleh qada. Tak. Semaya hak berwaktu ni bolehlah qada. Bak ni. Semaya berwaktu. Duha boleh qada. Apakah syarat bagi sah puasa pada hari Syok? Syarat. Ada syarat ke tak? Jawabnya sah qada pada hari itu. Apakah syarat bagi sah puasa pada hari Syok? Sah puasa pada hari itu. Sah qada puasa pada hari itu jika tidak disengaja bagi puasa pada hari itu. Gitu. Sah, apakah syarat bagi sah puasa, yakni qada ke puasa ko? Wano jadi tak betul dengan soalan dengan jawapan. Tak betul. Nampak dah? Apakah syarat bagi sah qada puasa ataupun puasa sendiri boleh nak puasa, nak qada puasa, qada puasa. Apakah syarat bagi sah qada puasa? Kena situ soalan. Syarat bagi sah qada puasa pada hari Syok. Kita nak qada puasa hari Syok, ada syarat qada? Jawabnya sah, boleh untuk qada pada hari itu, hari Syok. Ada qaid. Jika tidak disengaja ke bagi puasa pada hari itu, hari Syok. Nampak dah? Banyak lagi hari lain boleh qada, tapi dia tak si qada pada hari lain. Mari hari Syok, orang kata Syok esok ni, dia pun gelenyah nak qada hari itu. Tu tak boleh. Kalau kata dia pergi qada berkebetulan dengan hari Syok, tak apa. Boleh dah. Jika dilambatkan qada baginya supaya diqada pada hari Syok, tu tak boleh. Ada dah waktu lain boleh qada, ya tak nak qada. Patut hari Syok dia mari nak qada. Sengaja. Tak boleh. Maka tidak sah seperti dikiyah dengan solat pada waktu makruh. Sumpah. Banyak lagi waktu lain nak qada solat, tapi lagi sengaja nak qada solat pada waktu haram ni, makruh tahrim ni. Tak. Jawabnya tak boleh. Kalau kata berbetulan dengan waktu tersebut dia qada, dia waktu tersebut waktu haram solat, maka tak apa. Adakah cek lain kau gua no. Adakah sah puasa pada hari Arafah yang disyok pada awal masuknya bulan Zulhijjah? Ni soalan-soalan jemput mah belaka dah ni. Hok mula-mula gitu, soalan-soalan hok biasa basic tak tahu. Adakah sah puasa pada hari Arafah yang disyok pada awal masuknya bulan Zulhijjah? Ada syok masuk bulan Zulhijjah bila? Disebabkan ada penyaksian yang tak dapat diterima seperti kanak-kanak. Ni supaya kita kecek dah. Mari ni. Menyaksikan anak bulan hukumnya fardu kifayah. Kena ada orang je saksikan. Sebab apa? Sebab banyak berkaitan hukum pada masuknya bulan saat ni. Bukan kata puasa saja. Bulan-bulan lain pun banyak berkaitan. Ni di antaranya Zulhijjah. Ada hukum dia. Nak puasa bulan Zulhijjah tu. Jadinya bolehkah kita nak puasa Arafah yang disyak kepada masuknya bulan Zulhijjah? Disebabkan hujung menyaksi itu tidak dapat diterima ke penyaksian dia. Siapa dia? Kanak-kanak dia orang fasik yang mengkhabar telah lihat anak bulan sehari lebih awal daripada bulan Zulhijjah. Ni. Dia kata nampak dah anak bulan Zulhijjah. Orang yang kata mengikut mu lah, nampak tak nampak pun gapo dia Zulhijjah. Dah ada pedah situ. Jadi bila dia pergi ayat kata qadi, tok qadi tak boleh nak terima apa khabar dia saat ni. Dia di antara saksi hak tak boleh diterima ke penyaksian. Jadi kalau katakanlah hari Ahad dia mau tengok anak bulan tu, orang lain tak tengok lagi. Orang lain tengok hari Senin. Nampak ni? Senang. Selasa, Rabu, Khamis,
Jumaat, Sabtu, Ahad senang. Apa ni? 9 Zulhijjah tadi senang. Ni 9 Zulhijjah. Hari Arafah. Bagi orang hok nampak awal Zulhijjah tu hari Ahad. Adapun kita hok tengok hari senang, 9 Zulhijjah kita jatuh ke hari Selasa. Ya dah. Senang, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, senang, Selasa. Gitu ni. Jadi kita nak puasa hari senang tu. Guano ke hukum. Ni. Yang telah lihat anak bulan sehari lebih awal pada Zulhijjah, jawabnya tidak sah dipuasa sunat Arafah pada hari itu. Hari. Hari ni. Jangan diri bajuri. Tak. Tak sah. Patu sahnya hari Selasa tu juga. Sekali pun berbetulan dengan adab puasanya, tak boleh juga puasa hari tu. Bapa. Apa yang Zulhijjah? Atau puasa yang disambung dari hari sebelum pun tak boleh juga hari tu. Nampak ni? Kayak dia daripada awal Zulhijjah lagi sunat kita puasa. Tak boleh juga. Atau di puasa qada atau nazar atau selainnya, tak boleh juga. Inilah yang dimuktamadkan oleh Syekh Ramli serta yang mengikutnya. Dan adalah Syekh Jauhari beriktimad harus puasanya sehingga dikarang disalah pada mengharuskan puasa. Ada bahasa dalil. Tak. Masalah puasa Arafah pada hari yang disyokkan pada dia. Tengok diri, takut kita salah nakak dari bajuri. Tengok. Rajin tak tengok. Malah tak kira turun je. Kalau dia tengok, semula tengok bahasa dia tu. Ada ulama Syekh Jauhari tu wak khusus nak bahasa Yaumul Syak pada 9 Zulhijjah. Hok kita dok bahas sekala-sekalanya Yaumul Syak pada 30 Syakban. Hak tu boleh puasa. Boleh puasa tu kalau kata puasa qada, puasa berbetulan dengan sunat kita. Kalau puasa saja tak boleh. Ada pun kalau Yaumul Syak pada Arafah ni, tak boleh tu. Walaupun qada, walaupun nazar dan selainnya. Tu sekalipun tak ada raya. Berbetulan dengan adat dia, qada puasa tak boleh. Kalau nak puasa juga kan ambil pendapat Syekh Jauhari. Lepas tu cari pula lah kitab dia ni, risalah ni. Kalau siapa yang jumpa kan, beli 2. Beli kan besar. Mana nak cari risalah dia tu. Adakah dihukum haram pada hari Syak bagi semua orang? Jawabnya haram puasa bagi mereka yang Syak pada benar perkabaran orang yang melihat anak bulan. Dan harus puasa bagi mereka yang zon benarnya harus puasa. Dia seka kata orang kecek tu benar. Kalau kata haram tu bagi orang yang mana? Syok pada orang yang tengok saat ni. Dan wajib puasa bagi mereka yang berpegang dengan benarnya. Masalah hari Syok 30 Syakban lah. Boleh. Apakah itu hari Syak? Sini. Jawabnya hari yang ke-30 daripada Syakban. Apabila tiada dilihat bulan pada ke-30 serta cuaca dan berkhabar-khabar manusia dengan melihatnya, dia tiada diketahui seorang yang adil melihat akal dia atau melihat akal dia bilangan yang ditolak syahadahnya. Orang panggil saksi yang ditolak ke syahadah. Saksi yang ditolak ke penyaksian dia. Seperti siapa? Kanak-kanak, sahaya dan beberapa orang fasik. Tak boleh pakai berlaku. Apakah hukum puasa nisfu kedua daripada Syakban? Ni pun demo dok nanya. Jawabnya haram berpuasa padanya. Nisfu kedua Syakban ni kena kepada 16 kena. Ni. 16 Syakban. 16 Syakban.
Haram berpuasa padanya seperti mana diharamkan puasa pada hari Syok dengan tiada sebab. Maksudnya kalau ada sebab tak apa. Jika tiada dihubungkan dengan puasa sebelumnya. Jadi kalau dia puasa dah 15 hari bulan ke 14 hari bulan Syakban ke 16 Syakban tu boleh puasa. Tapi dia panggil tak ada KJS sangat ni. Sekala-sekala malas puasa. Awak kata tak boleh puasa ni nak puasa pula. Dak. Hasil berhubung dengan puasa yang dahulunya jikalau dengan hari yang ke-15 sekalipun. Hari ke-15 tu dia panggil nisful awal lagi dah. Separuh yang awal lagi daripada bulan Syakban. Dia bagi dua, so hingga 15, 16 hingga 30. Ya kira gitu. Dan berkekalan puasanya hingga akhirnya. Kena puasa seteri. Maka jika dihubungnya dengan puasa yang dahulunya hari 15 hingga hari 14, kemudian berbuka ia padanya. Hari atasnya puasa hari yang kemudian daripadanya. Berbuka ni maksudnya contoh gini. Hari 15 kita puasa. Jadi masuk separuh kedua Syakban iaitu hari ke-16 boleh kita puasa. Sebab 15 kita puasa, 16 kita puasa, 17 kita puasa, 18 kita berbuka, maksudnya kita tak puasa. Hari 19 tak boleh dah kita nak puasa sebab dia tak berhubung. Boleh? Tak Ji? Nabi faham molek ni nak balik baca Quran kampung pula ni. Kata mana tak faham kena menanya. Kena cepat sikit maaflah daurah nantilah. Selesai kita tulis risalah-risalah hot lain juga. Kita buat secara talaki pula. 73 puasa dia wajib qada. Siapa dia? Mereka yang diharuskan berbuka puasa dia wajib qada. Yang pertama orang yang sakit, yang mudarat dengan puasanya sebagai mudarat yang mengharuskan tayamum. Jadi orang sakit hok bersangatan lah, maksudnya ni bukan sakit biasa-biasa. Maka dia boleh tinggal puasa tapi kena qada balik. Yang kedua, orang yang sangat lapar, dia sangat dahaga sekira tiada tertanggung pada anda. Maksudnya sebelum daripada ni dia tak ada makan ni. Tak makan ni. Tiba-tiba masuk seorang Ramadan, dia maunya bagi beras lah, bagi minyak lah, bagi air itik seratus habis. Masuk seorang Ramadan. Gak kita lama dah tak makan. Lapar ceruk kelajak dah ni. Dah hampir-hampir nak curi duit orang dah. Umpamanya tu. Maka masuk seorang Ramadan tu boleh makan ni. Orang lain puasa dia buka dah. Buka dulu dia nak puasa. Tak boleh makan, tak nak makan ni. Tu gambar dia. Enggak kita tak ada gitu mo. Makan minum cukup. Kalau tak cukup makan minum duduk luar, mari masuk pondok. Mana mira? Kalau kata orang luar, saya ustaz tak cukup makan minum, mari pondok. Rezeki banyak insya-Allah. Asal mengaji, yang duduk saja kita sepak tubik lah. Hidup pondok nak duduk saja kita sepak tubik. Nak ni. Tu ayat tu. Yang duduk saja ayat ke dia. Mari duduk saja, mari nak tidur kak. Kita sepak tubik. Ayat gitu deh. Ya puasa dah, sebenarnya puasa ya puasa dah. Yang ketiga, orang yang bermusafir jauh, jika bermusafir sebelum fajar tu qaid deh. Kalau dia musafir sebelum subuh boleh buka puasa. Sama juga dengan tak wajib Jumaat. Tak wajib Jumaat ni kalau dia musafir sebelum daripada subuh. Sebelum pada subuh. Kalau dia musafir tu lepas pada subuh, tak? Kalau yang musafir sebelum pada subuh, tak boleh dia tinggal Jumaat. Wajib dia kena berhenti untuk Jumaat. Kalau kata tak ada tempat nak berhenti Jumaat, hari dia teruskan perjalanan atas kaul yang muktamad. Patut ada pendapat lain ke? Tak payah pendapat lain lah. Ambil pendapat ni ya, tak payah kecek banyak. Mu nak tahu pendapat lain, mu ngaji duk pondok mu tahu lah. Kalau tahu pendapat lain duk amal habis kok sedih gitu. Awak jaja kok si pula.
Kita nak ayat ada pendapat lain, tak ada pendapat lain. Ni, nak tahu duk pondok dulu, ngaji dulu. Dia biasanya kalau dia orang ni tahu pendapat hok rengeng-rengeng, dia tak buat dah pendapat kuat ni. Tak. Dia nak buat pendapat kil, ada pendapat kil, kita gagah situ. Selagi mana ada kil, ya koh situ lah weh. Orang kita, masyarakat kita lah ni. Sebab tu kalau kita tengok jalur pengajian biasa-biasanya tok guru ni kitab hok banyak duk kecek qala kila ni ialah kitab-kitab hok besar dah sikit. Kitab-kitab ni biar tak ada kecek pendapat mana pendapat kira hok nipis tu pendapat muktamad belaka. Sebab orang mubtadi baru nak belajar. Ada pun orang petengah orang mutahi ayo buka dah sikit. Sebab apa? Sebab keimanan tu mantapnya. Kalau kau orang mubtadi baru belajar ni pendapat doa enggak habisnya ambil pendapat doa belaka. Tak nampak juga boleh juga tu buku ke-1 kitab fiqh pendapat qaul yang dhaif. Kita buat buku tu pula weh. Pendapat qaul dhaif. Hak buku ni khusus bagi orang hak nak buka pondok dah ngaji. Kita buat gitu. Tak. Orang baru ngaji nak kalau boleh buku tu. Tak mengaji, dia ngaji kau doa enggak balik lah. Ambil pendapat doa ya. Ya doa ni lagu mudah. Yang 3 orang musafir sebelum pada fajar. Siapakah yang harus berbuka dia tiada harus qada. Saat ni harus berbuka wajib qada, hak ni tidak harus qada. Mereka yang harus berbuka dan tidak harus qada tetapi wajib fidyah. Sehari dengan secupak ialah orang tua. Orang tua hak tak larat weh. Bukan orang tua hak nikah dua. Dua nikah dua pula dia larat. Ni orang tua ni tak larat dah. Ni, anak pun kata mek tak payah duk nyapuh lah, jatuh ke susah pula kita nak cara nak pergi hospital. Orang tua hak tahu tu tu weh. Tak larat. Tapi orang tua ni kadang-kadang rajin dia nak puasa juga, nak menyapu juga. Dia memang lekat tabiat dia berjuru gitu. Orang tua. Ni. Orang tua ni rajin nak menyapu, rajin. Dia ajak gitu lagi duk gitu. Kita ni tak ada tua lagi malah. Dia tua tak tahu apa jadi. Masa muda lagi malah dah. Dia tua tentu penuh dah siapa syarat depan rumah tu cerak wajib hukum dia pada adat. Ni. Dia tak serupa orang tua dulu rajin puasa. Tak cakap-cakap pun puasa. Orang subuh kau nak puasa. Bukan dah. Puasa lagi. Dah. Yang semaya dah nak semaya pula. Orang tua gitu. Ni kita ni hak tak maya lagi kata maya dah. Maya dah ke? Maya dah. Benar. Yang kedua, orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, bayar fidyah saja. Apakah hukum ke atas ibu yang mengandung dan menyusu anak? Ni dengan molek ibu-ibu dia tu. Hukum bagi yang mengandung dan menyusu anak walaupun mengambil upah atau tabarruk. Upah ni yang ambil upah nyusu budak. Upah mengandung anak tak ada. Upah mengandung baby. Mana ada upah mengandung baby? Tapi hak masalah maksarah ada. Ibu kandungnya dia panggil. Mani orang tina dia satu dengan mani hak jatuh, dia buat ibu tumpan ni. Jumpa hak ni duk mengandung anak dia. Dia ni nyok duk laki pun tak ada lagi. Lepas tu hak siapa? Hak duk laki bini ni upah hak tumpan. Apa? Bini ni malah nak mengandung. Dia kata nak makan jeruk semua dia kata. Dia upah orang. Tak boleh tu, tak boleh dah. Cuma nak kata ada bahasa muasarah sekarang tu dia mau buat. Baik. Upah bagi menyusu atau tabarruk. Tabarruk ni nak tolong orang. Ibu ni ada nyakit ataupun nak menyusu, dia kata tak apalah, mari saya tolong menyusu. Ni. Jika takut atas diri keduanya mudarat, maka wajib berbuka keduanya dan qada, tiada wajib bayar fidyah. Ingat ni. Boleh buka puasa
dia kena qada, tak wajib bayar video secupak sehari, tak wajib. Jika takut keduanya ibu hak mengandung dan ibu menyusu tu, takut atas anak keduanya itu, anak hak dia mengandung dan anak hak dia menyusu. Bukan bimbang mudarat ke dia, bimbang kepada anak. Iaitu mana mudarat? Keguguran pada yang mengandung. Itu mudarat dia tu. Tak makan, doktor kata puan kena makan sebab bahaya, tenaga kurang, bimbang takut baby keguguran, waliyadzubillah. Maka dia pun makan sebab bimbang mudarat anak dia nya boleh tahan puasa. Dan sedikit susu pada masalah ibu hak menyusu anak, itu mudarat tu. Mudarat dia anak. Ibu hak jenis gini wajib berbuka keduanya dan wajib qada dan fidyah setiap hari secupak. Ni wajib berbuka tu ya kalau mudarat. Agama ni tak boleh jadi mudarat. Lepas tu kena bayar cupak tu sebab dia buka puasa tu sebab orang lain, bukan sebab diri dia. Apakah hukum bagi perempuan haid dan nifas? Jawabnya wajib keduanya berbuka dan qada. Tu jawapan mudah kan. Adakah harus bagi yang musafir berbuka jika tiada baginya masyaqqah? Ia tak ada susah gapo apa ni naik flight. Mana ada susah? Tak ada panas, tak ada susah perjalanan. Jawabnya walaupun tak ada masyaqqah, harus baginya berbuka juga, boleh juga buka. Sebab tu ni Syekh Husni rahimahullah taala, dia ada duduk, kalau bahasa Kelantan panggil mengepek. Dia ada dah sebut dulu. Dia ni daripada Indonesia ni, Syekh daripada Indonesia. Dia mari Malaysia, dia musafir. Jadi dia kata tak ada makan ni, kedai makan duk buka. KFC tak ada, kedai apa tak ada buka belakang. Dia lapar. Kena juga nampak sekali. Tambah hal lagi dia tu ada penyakit gastrik gapo dia dak buaya. Dia kata penat, kata tak ada makan ni boleh makan. Rasa kalau dia makan, rasa hak jenis tak reti gak mulut Syekh kali. Hak jenis tak reti dia hak kena igak ni jenis orang mungkin tak ada masyaqqah gapo duduk makan, hak tu kena igak lah. Orang musafir apa agama bui ni tak ada masyaqqah gapo pun harus. Cuma jangan pula boleh puasa kat musafir semua 30 Ramadan terik musafir. Apa nak buka puasa? Jangan begitu tu, hak tu bukan musafir tu. Harus baginya berbuka juga, tetapi yang afdal dia berpuasa sebab tak ada masyaqqah gapo. Afdal puasa. Ketika tiada masyaqqah supaya dapat baginya fadilat waktu. Bulan Ramadan dengan bulan lain ni tak kesama. Kita qada lah bulan lain nak sama dengan bulan Ramadan tak akan sama. Setahun sekali tu je. Sebab tu ya kata afdalnya kita puasa lah, tak ada masyaqqah. Adapun jika takut mudarat ke atasnya pada masa itu atau pada masa lagi akhirat, ada penyakit gastrik ke berapa, bahaya tu, maka yang afdalnya dia berbuka. Afdal banyak pahala pula wih makan KFC. Jangan terbuka lah sangat, tutup-tutup je lah. Buat KFC tutup. Bagi orang yang musafir, tunjuklah kad cocok vaksin. Kad cocok vaksin ni ketah negeri ni gitu. Bahkan wajib atasnya berbuka jika dia takut berlaku mudarat. Wajib kalau dia yakin kata berlaku mudarat, tak makan boleh mudarat, wajib berbuka atas dirinya akan sebagai mudarat yang mengharuskan tayamum. Mudarat hak benar-benar mudarat lah ni, bukan mudarat biasa. Apakah hukum bagi mereka yang diharapkan sembuh dari sakit? Jawabnya mereka yang tak diharap. Tak diharap. Mereka yang tak diharap sembuh dari sakit, jika mengeluar pada waktu sakitnya satu mud, satu cupak beras setiap hari, maka memadai. Dan jika sembuh selepas sakitnya, dan jika belum mengeluarkannya, maka tetap atas zimmahnya, atas tanggungnya dia. Dia tak payah lagi, tapi asalnya dia tu nyakit tak sembuh dah.
Tiba-tiba sembuh. Lepas tu dia tak payah lagi jumpa tu. Dan memadai dengan dikeluarkan mung. Tak payah qada, payah mung juga. Kau sakit itulah. Ni. Dan jika sembuh selepasnya maka tak wajib atasnya puasa. Tak wajib puasa weh. Ni boleh tu hukum dia. Ya bahasa dia dah doktor kata tak diharap sembuh, tak diharap sembuh. Lepas tu hak ni pun ni dia menazar kalau sembuh aku nak sebutir masjid. Nak sebutir masjid nah. Ni. Oh sembuh sengoti dia. Penat ni nak sebutir masjid ni. Dah. Nak lagu mana buat kecil besar kau. Dah menazar dah begitu. Ya masa sakit doktor kata ada seminggu dua ni tak saya duit dah lah. Tapi tiba-tibanya sembuh, doktor kata oh pelik. Saya semula ke duit. Ni. Soal jawab kafarah puasa hasa lagi. Habis bab soal jawab kafarah. InsyaAllah lah esok tu kita khatam risalah ni. Adakah wajib kafarah atas orang yang diraihkan hasyafah padanya? Jawabnya tidak wajib kafarah atasnya isteri itu. Siapa yang tidak diwajibkan kafarah bagi orang yang jima'? Jawabnya tidak wajib kafarah atas orang yang jima' dengan terlupa. Dia terlupa, tak apa. Yang jahil akhir harinya ataupun dia tak tahu kata hari jima' waktu puasa. Kau ni orang jauh daripada agama ni, jauh daripada orang panggil ulama. Ada pun kita siapa je tak tahu, tak pernah. Tu tak dikecualikan. Yang tergagah ni dipaksa. Orang paksa je setubuh bini. Tak wajib kafarah. Kafarah tak wajib. Ni. Batal tak puasa? Batal tak puasa. Kalau dipaksa. Ni. Hari tu ada kecek dah hak ni. Tapi zina rasa gitu hak kata batal. Kalau dipaksa ni tengok ni batal godok tu. Hak itu ada dah rasanya. Masalah tubuh juga, tapi masalah zina saya ingatnya. Kanak-kanak tak apa, dia jima' boleh puasa budak. Ni, tak ada wajib kafarah. Dia orang yang tidak berniat pada malamnya. Jadi maksudnya bila dia tak berniat pada malam, dia tak jadi puasa awal lagi. Jadi dia setubuh ketina dia, maka tak wajib kafarah. Berdosa tu berdosa. Ni, berdosa. Demikian juga orang yang tapi kalau dia orang panggil taklid pada mazhab hak kata tak apa tak niat agak, kena kafarah juga nah. Ni dia tak taklid ni, masa kata puasa dia tak jadi. Tidak wajib kafarah juga bagi yang musafir yang sakit jika diniat tarakhus, yakni keringanan syarak deh. Dia musafir, dia setubuh orang tina dia masa musafir. Kena kafarah ke tak? Tak kena. Kalau dia niat pada orang panggil rukhsah syar'i, supaya makanlah masa puasa, masa musafir tak apa. Begitu juga orang sakit. Orang sakit weh. Orang sakit dia setubuh orang tina dia. Tengah hari puasa, tak kena bayar kafarah 2 bulan betul-betul. Sebab dia sakit. Sakit ni harus makan. Sakit harus makan. Tapi lagu mana sakit ni boleh bolok je buat retina ni. Ni pelik lah weh. Tahu? Tapi hukum dia begitulah. Tapi jika diniatkan rukhsah syarak, maksudnya dia tahu kata syarak bui dia buka puasa. Demikian juga orang yang jima' dengan zon masih ada lagi malam. Dia suka masih ada malam, rupa siang dah. Ni maksudnya masuk subuh dah. Atau syok padanya, ataupun syok pada masih ada malam, syok ke zon tu tak kena kafarah. Atau di zon maksudnya malam dengan ijtihad. Ni hak masalah terbatal puasa, terbatal lah. Masalah kafarah ni lain pula. Maka nyata jimuknya itu siang hari, maka dia tak wajib kafarah.
Adakah wajib kafarah bagi puasa selain Ramadan? Dia jimuk waktu hari dia puasa selain pada Ramadan. Jawabnya tidak wajib kafarah bagi puasa selain Ramadan, seperti puasa nazar, kafarah, qada jika daripada qada Ramadan sekalipun. Jadi hak kata jimuk hak kena kafarah ni kalau jimuk tengah hari Ramadan, hak tu saja. Ni adakah wajib kafarah selain jimuk? Kalau benda lain ada kafarah juga ke? Jawabnya tiada wajib kafarah segala yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan jika jimuk ia kemudian daripadanya atau bersertanya makan minum sekalipun tak wajib qada. Ia dah jimuk orang tina dia lepas pada makan tu. Ni tengah hari puasa ni, tak kena kafarah. Berdosa tu berdosa. Sehari dua ni banyak buat gola pula tu. Orang nak puasa, nak buat gola. Maksud kata baru duk nikah. Buat ke tak tu? Kena wi'ok lah. Buat tak buat pun kena wi'ok juga. Ni. Dah panas sangat nak nikah sebelum puasa. Dia kata masa ni ada cuti. Ikut demo lah. Kan demo kata kita kan. Ni. Takut tak lah. Demo boleh nak menikah sebelum puasa. Ni, syaratnya ke apa? Boleh puasa tu demo duduk seteri atas mandi. Tak boleh. Kalau seteri rumah, duduk seteri rumah baru menikah, lepas tu tak ada tok tua, tak ada ayah. Jadi bedah ni. Jadi bedah dahululah. Orang tina baru lepas mandi pula. Pina. Jangan nak menikah belum tu tak erok di kita. Kalau dia kena kat kafarah 2 bulan tu lagi. Kalau tak 2 bulan bagi berah. Jadi okey ayat mentah kita. Bagi berah habis kau orang miskin. Bagus je ni mana nak belah raya ke? Tak lagi lepas tu. Jimat orang tina tengah hari puasa. Tak payah ayat dah nama kita beroyak nak. Nak ayat katanya sebab gitu. Bagaimanakah cara kafarah? Cara kafarah sama ada dimerdeka ke seorang hamba yang selamat daripada aib, tak ada cacat. Sama ada lelaki atau perempuan atau yang kecil, boleh berlaku dah. Yang kedua, jika tiada kuasa maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Penat ni. Jadi tak boleh lah kita 2 bulan ni. Maka jika berbuka ia pada satu hari walaupun kerana uzur seperti musafir atau sakit, maka putuslah berturut-turutnya. Kena start semula 2 bulan. Lawai ke tak? Tak lawai jangan awal lagi. Yang ketiga, jika tidak kuasa merdeka, tak kuasa puasa 2 bulan tak betul-betul pun tak mampu. Dah puasa sebulan pun tak mampu, 2 bulan lagi tak mampu. Jika tiada kuasa maka wajib atasnya memberi 60 cupuk makanan yang memadai pada zakat fitrah. Apa dah? Tu kena beri. Kepada siapa? Kepada 60 orang fakir dan miskin. Setiap seorang 1 cupuk. 60 orang. Tu kata jadi wakil rakyat kita bagi berah orang warganya. Ambil calon kau tahun ni. Ambil calon kau. Ni. Betul lah ambil calon. Berjuruh nampak. Bagaimanakah hukum jika dia tidak mampu menaklukkan sekaliannya? Tak mampu buat belakang. Dia belum cukup pun tak mampu. 2 bulan betul tak mampu. Mustubuh hira ketina hak mampu ya. Penat juga. Ni. Tu ya panggil jangan awal lah. Tak mampu ke? Jawabnya, jika dia tidak mampu maka tetaplah kafarah di atas zimmahnya, tanggungnya dia. Maka apabila dia mampu maka wajib atasnya melakukannya. Kena buatlah. Dia kaya buatlah. Gugur kafarah itu manakala kedatangan gila atau mati pada hari itu. Hari mana? Hari yang setubuh saat ni. Dan tidak gugur kafarah jika musafir atau sakit. 85. Adakah berbilai kafarah sebab berbilai jima'? Sudah kerja 2-3 kali pula dah. Jawabnya tidak berbilai kafarah sebab berbilai jima' dah. Sebab bila sekali setubuh tu dia batal dah puasa. Kali kedua tu dia panggil telah terbatal dengan jima' yang pertama.
Jika dilakukan pada hari yang sama, tengok weh, bapanya duk hari sama. Dan jika dilakukan pada hari yang berlainan, maka berbila wajib kafarahnya. Sebab puasa tiap-tiap hari itu dikirakan ibadat yang berasingan. Habislah situ. Qala musannif soal jawab video puasa. Ni pun banyak benda ni. Ada saja orang tu dia tobat dah. Baik bila dia tobat, dia tak mengaji lah berkalinya. Bila tak mengaji, mati dia saat ni. Video pun tak bayar. Qada puasa pun dah. Nak tu gitu. Kalau orang tina jenis mengaji agama, cara kau tak laki, dia tolong cara lah. Kalau dok juga gak dia makan saka, gak kita lah kena katak dalam kuburnya sore-sore. Dia kena mengaji lah. Wallahu a'lam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.